Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan maksud tenaga, memerihal pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian pelbagai media, menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga, dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian. Kriteria kejayaan pula ialah murid-murid berjaya menyenaraikan sumber dan bentuk tenaga serta mengenal pasti perubahan bentuk tenaga dengan contoh melalui pemerhatian pelbagai media. Maksudnya, jika kamu berjaya menyenaraikan sumber tenaga, kamu berjaya menyenaraikan bentuk tenaga, dan kamu dapat kenal pasti perubahan bentuk tenaga melalui contoh berdasarkan objektif pembelajaran kita yang tadi, maka kamu telah berjaya menguasai tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jelas, murid? Baiklah. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks dan rujuk buku teks pada muka surat 123, tajuk yang baru. Apakah maksud tenaga? Okey, tengok slide yang ada. Seperti dalam slide ni, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, handphone yang kita gunakan untuk PDPR kita kan. Kalau bateri handphone dah habis, boleh tak kita guna phone kita? Mesti tak boleh kan? So, kita kena charge dulu. Bila dah penuh bateri, baru kita boleh guna semula handphone tadi. Okay? So, itu adalah sikit sebanyak contoh yang cikgu boleh berikan berkaitan dengan tenaga. Okay, sekarang berdasarkan buku teks, kamu boleh rujuk pada buka surat 124 dan 125. Terdapat 8 sumber tenaga dalam buku teks kamu tu. Okey, sumber tenaga ni apa? Sumber yang dihasilkan ataupun sumber yang dikeluarkan untuk manusia, untuk kita gunakan tenaga tu. Tu maksudnya sumber, punca daripada mana tenaga yang kita dapat. Okey, kita tengok di sini ada 8 sumber tenaga semuanya. Okey, yang pertama matahari. Yang kedua air. Yang ketiga biogesim. Yang keempat angin. Yang kelima nuklear. Yang keenam bahan api fosil. Yang ketujuh ombak. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah geoterma. Okey, apa dia semua yang cikgu baru sebut tadi? Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Cikgu ada penerangan untuk setiap jenis sumber tenaga. Kita tengok bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa dia? Tengok di sana. Okey, bahan api fosil terdiri daripada arang batu, petroleum dan gas asli. Okey.
Okey, bahan api fosil ni digunakan untuk menggerakkan kenderaan dan menjana tenaga elektrik. Okey, kenderaan, bas, lori, kereta, motor, kan, kapal terbang, semua menggunakan petroleum, minyak untuk kita nak bergerak. Maksudnya minyak petrol tu sumber daripada petroleum, iaitu bahan api fosil. Okey. Dan ada juga stesen jana rosak elektrik yang menggunakan bahan api fosil seperti apa? Arang batu. Okey, untuk menjana tenaga elektrik. Jelas murid-murid? Okey. Bahan api fosil ni juga terhasil daripada mana? Terhasil daripada haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati beribu tahun dahulu yang berada di dalam tanah. Jelas? Okay, kita tengok yang kedua, air. Okay, air adalah merupakan sumber tenaga. Okay, air ini kita buat macam mana? Kita gunakan dia sebagai sumber tenaga. Kita buat empangan. Kalau kamu tengok empangan di bukit kan, di lereng bukit kita buat empangan. So air itu kita buat kawasan tadahan. Okay, air yang bertakung di empangan itu kita gunakan untuk memutarkan turbin yang akan menjanahkan tenaga elektrik. Okay, seterusnya angin. Okay, sama juga macam air. Okay, angin ni masih menggunakan turbin juga. Okay, kita tengok angin ni diguna macam mana? Kincir angin menggunakan tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Kincir ini juga digunakan untuk mengisar ataupun mengepam air. Bisa tengok kincir angin. Kipas yang besar tu kan. Okay. So kipas itu bila ada angin yang kuat, angin tu akan menggerakkan kipas tu. Okay. Bila kipas tu berpusing, dia akan menghasilkan dan menjana tenaga elektrik. Sama macam air tadi. Okay, kita tengok bahan radioaktif. Radioaktif ni atau dikenali dengan nuklear. Tadi kita tengok ada nuklear. Okay. Okay, bahan radioaktif ni ataupun bahan nuklear ni adalah hasil tindak balas radioaktif. Okay, dia akan mewujudkan menghasilkan tenaga untuk menjana tenaga elektrik. Okay, biasanya tenaga nuklear ni digunakan dalam kapal selam ataupun kapal perang yang baru canggih-canggih sekarang ni. Okay, seterusnya kita tengok matahari. Okay, matahari juga merupakan sumber tenaga yang utama. Kenapa? Okay, daripada matahari lah tumbuhan menjalankan fotosintesis. Okay, kita ingat balik. Fotosintesis ni untuk apa? Fotosintesis ni adalah proses tumbuhan untuk menghasilkan makanan sendiri. Maksudnya matahari ni sumber kepada tumbuh-tumbuhan. Bila dia tumbuh-tumbuhan dapat cahaya matahari, dia dapat menjalankan proses fotosintesis, maka daripada fotosintesis itulah terhasillah buah yang menjadi makanan. Jelas semua? Okey. Seterusnya, geoterma. Geoterma ni adalah tenaga haba daripada kerak bumi. Biasanya kawasan yang ada gunung berapi. Okey. So kawasan yang ada gunung berapi ni dia akan ada glasier. So glasier ni menghasilkan steam. Okay. Bila tekanan yang panas, air yang ada di bawah tanah kan, dia akan menjadi steam. So steam tu lah digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Sama juga macam air tadi. Daripada steam tu digunakan untuk memusing ataupun memutarkan turbin, maka terhasillah tenaga elektrik. Okey, seterusnya
Kita tengok biogesin. Biogesin ni apa? Biogesin ni kalau kamu tengok slide, terhasil daripada bahan buangan haiwan dan perebutan tumbuh-tumbuhan. Okey, maksudnya bahan buangan haiwan dan tumbuhan-tumbuhan yang dah mereput, dia akan menghasilkan biogas. Biogas ni dia lebih kurang macam gas asli lah. Gas yang boleh digunakan untuk bakar. Gas tu boleh kita guna untuk memasak. Okay. So ini adalah merupakan sumber tenaga. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita tengok di bahagian tengah bawah tu, ombak. Okay. Ombak juga merupakan sumber tenaga di laut. Okay. Kalau air tadi berkait dengan air sungai kan, yang ada di bukit. Tapi kalau ombak adalah air juga yang berada di laut. Okay. So sama. Ombak yang kuat kan, di laut kan ada ombak. So bila ombak kuat, ombak tu akan memusingkan turbin. Okay. Bila turbin tu berpusing, maka dia akan menjana tenaga elektrik. Okay. Tenaga elektrik tu ialah yang akan digunakan oleh kita manusia. Okay. Jelas semua? Baiklah. So, daripada penjelasan tadi, bagi kebanyakan sumber tenaga tadi, kan ada 8 semua. Okay. Manusia menggunakan ataupun memanipulasi sumber-sumber tenaga tadi dengan turbin. Ni turbin ni cikgu nak tunjuk ni. Kalau masih ada yang kurang jelas, kurang faham. Okay. So, sumber-sumber tenaga tadi kebanyakannya digunakan dengan turbin ni untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Kita tengok contoh turbin. Tengok pada gambar yang sebelah kiri tu. Itu adalah contoh stesen jana kuasa hidroelektrik, iaitu empangan. Okay, kamu tengok pada bahagian tepi tu, empangan dibina, okay, membuat tahan air pada kaki bukit. So air yang bertakung tu, semua air tu dia akan melalui satu lorong. Tengok di bawah tu. Dia buat satu lorong yang kecil. Maksudnya bila air yang banyak tu masuk dalam satu lorong tu, menyebabkan laluan ataupun air yang memasuki lorong tu bertekanan yang tinggi. So bila tekanan tinggi pada kawasan tu, dia akan turun. Kamu nampak bahagian yang bulat tu, dia akan memusingkan turbin. Bila turbin tu dipusing, maka dia jana tenaga elektrik kepada bahagian atas bangunan tu. Okay. So air yang mengalir tadi, yang dah pusingkan turbin tu, dia akan keluar ke bawah, turun menjadi sungai. Jelas semua. Ini turbin untuk stesen jana kuasa hidroelektrik. Sumber tenaga air. Okay. Yang tengah itu adalah ombak. Sama juga menggunakan turbin. Okay. Binaan ni dibina di tengah-tengah lautan. Okay. Di bahagian bawah permukaan laut tu, dia pasang kipas 2. Nampak warna merah tu. So kipas tu berfungsi sebagai turbin. Okay, bila ombak kuat, dia akan pusingkan kipas merah yang 2 tu. Itu turbin tu akan menjana tenaga elektrik. Okay, so bila tenaga elektrik disalurkan melalui, tengok ada macam kabel pada dasar laut tu, nampak kabel. Okay, dan yang terakhir, angin. Okay, angin, tengok tu, itu adalah merupakan salah satu contoh kincir angin. So kincir angin ni dia besar. So itu merupakan kincir angin.
Macam cikgu jelaskan tadi, kalau kamu tengok gambar rajah tu, okey, bila angin kuat, dia pusingkan bilah kipas tu. Okey, so bilah kipas tu terpusing, bahagian dalam badan kincir angin tu dia ada turbin. Bilah tu pusing sama bila dia pusing, dia akan pusingkan turbin yang berada di dalam badan tu, kincir angin tu. So bila dia pusing, turbin pun pusing, maka terhasillah tenaga elektrik yang kemudiannya disalurkan ke stesen jana kuasa elektrik, barulah kita distributekan kepada rumah, kilang, kan, sekolah dan sebagainya. Okey, jelas? Baik. Okey, sekarang kita tengok pula bentuk tenaga. Okey, bentuk tenaga ni apa? Sebelum tu, murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126 dan 127. Okey, terdapat 9 bentuk tenaga untuk kita pelajari hari ini. Tengok yang pertama, tenaga suria. Itu bentuk daripada matahari. Matahari itu adalah sumber tenaga. Okey. So, daripada tenaga matahari itu, bentuk tenaga yang terhasil adalah tenaga suria. Okey, kemudian yang kedua tenaga haba. Yang ketiga tenaga kinetik, yang keempat tenaga bunyi. Yang kelima tenaga elektrik, yang tadi kita berbincang tadi, cikgu ajar tadi, cikgu terangkan. Seterusnya tenaga kimia. Kemudian kita tengok tenaga cahaya, ada tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. Okey. Macam mana kita nak mengenali setiap bentuk tenaga ni? Tak apa, jangan risau. Jom kita tengok slide seterusnya. Okey. Berikut adalah penerangan yang mudah dan ringkas berkaitan dengan bentuk-bentuk tenaga tadi. Kita tengok tenaga suria. Okey, tenaga suria ni daripada matahari. Dia membekalkan haba dan cahaya. So, daripada cahaya matahari itulah kita dapat hasilkan sumber tenaga elektrik. Okey. Yang kedua, tenaga haba. Okey, tenaga haba ni, bentuk tenaga haba ni dia memberikan kepanasan kepada manusia, kepada hidupan lah. Okey, kalau tak kita akan mati kesejukan. Yang ketiga, tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dia asal daripada bahan nuklear. Bahan nuklear ni contohnya uranium. Okey. Kita tengok tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik adalah tenaga yang biasa kita gunakan. Okey, mengalir dalam 1 liter lengkap. Okey, boleh membolehkan alat elektrik dapat berfungsi. Okey, tenaga kimia. Okey, tenaga kimia ni ialah tenaga yang disimpan dalam suatu bahan. Contohnya makanan, bahan api fosil, lilin, biogesim ataupun bateri. Bateri. Telefon kan ada bateri kan, tu bateri. So, jenis-jenis yang tu adalah tenaga kimia. Tenaga yang tersimpan dalam satu benda. Okey, tenaga cahaya pula. Tenaga cahaya ni pula adalah bentuk tenaga yang menerangi keadaan yang gelap. Maksudnya dia bagi cahaya, dia bagi cerah. Boleh didapati daripada tenaga elektrik, tenaga suria ataupun tenaga kimia. Maksudnya apa? Tenaga elektrik ni, lampu kat rumah kan, kita petik switch, kita buka switch lampu, lampu pun menyala. So daripada tenaga elektrik, dia bila lampu menyala, dia jadilah tenaga cahaya. Terhasillah tenaga cahaya. Okay? So tenaga suria, masa waktu siang ada matahari kan, kita cerah. Tapi bila dah malam, matahari tak ada, jadi gelap. Nampak tenaga cahaya. Okay, tenaga kimia ni maksudnya bateri yang kita gunakan handphone kan. Handphone bila kita buka torchlight. Kan, handphone kita buka torchlight, menggunakan
tenaga kimia daripada bateri ataupun lampu suluh. Okey. Kemudian kita ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni apa? Okay, tenaga kinetik ni adalah tenaga yang terhasil daripada objek yang bergerak. Bila ada objek bergerak, dia menghasilkan tenaga kinetik. Okay. Seterusnya tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ni ada pada objek yang berada pada kedudukan yang tinggi ataupun diregangkan ataupun objek itu dimampatkan. Itu objek tenaga keupayaan. Contoh yang paling mudah, okey. Contoh yang paling mudah. Okey. Handphone ni kita lepaskan. Bila kedudukan dia dari atas, bila dia turun ke bawah, so pergerakan turun ke bawah tu dia menghasilkan tenaga keupayaan. Ataupun diregangkan dan dimampatkan spring. Okay, spring yang kita tekan ataupun kita tarik, dia ada tenaga keupayaan. Dan yang terakhir adalah tenaga bunyi. Okay, tenaga bunyi ni yang dihasilkan oleh objek yang bergerak. Kita dah belajar dah kan? Tajuk pembelajaran yang lalu. So bunyi tu adalah salah satu bentuk tenaga. Okey, jelas semua? Alhamdulillah. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid semua buka buku teks muka surat 120. Okey, boleh tengok muka surat 128 hingga 130. Kita masuk kepada perubahan bentuk tenaga. Okey, tenaga boleh berubah dari satu bentuk kepada satu bentuk tenaga yang lain. Biasanya perubahan tenaga ni berlaku hasil daripada manusia menggunakan peralatan dalam kehidupan seharian. Okey. So nanti kita akan tengok perubahan bentuk tenaga. Okey, sebelum tu cuba kamu tengok dalam muka surat 128 tu. Okey. Dalam perubahan bentuk tenaga ni kita ada dua simbol. Simbol pertama anak panah. Anak panah tu simbol dia bermaksud berubah kepada. Okey. Manakala simbol tambah pula bermaksud dan. Okey. So untuk dalam tajuk tenaga ni anak panah ni maksud dia berubah kepada. Tapi kalau tajuk yang lain serantai makanan dimakan oleh. Nampak? Okey, so kamu kena bezakan Okay, mari kita tengok contoh. Contoh perubahan bentuk tenaga. Kita tengok semasa mengayuh basikal. Okey, bila kita kayuh basikal kan, perubahan tenaga berlaku. Daripada mana? Contohnya, tengok yang pertama tu. Okey, kita makan nasi. Tidak apa, tak kisahlah apa yang kita, tapi kita makan. So makanan yang kita makan tu adalah tenaga kimia. Ingat tadi, tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan dalam satu bahan kan. So makanan yang kita makan tu adalah tenaga kimia. Kita naik basikal pula. Kita naik basikal, kita kayuh basikal. So bila kita kayuh basikal kan objek bergerak. Tenaga kinetik tadi apa? Tenaga kinetik tadi terhasil daripada objek yang bergerak. So maksudnya makanan yang kita makan adalah tenaga kimia. Dia berubah kepada tenaga kinetik sebab kita kayuh basikal dan basikal itu bergerak. Jelas murid-murid? Okay, itu contoh yang mudah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Tenaga iaitu menghidupkan televisyen. Okay, bila kita buka TV kat rumah tu, kita switch on TV. TV, sebelum TV tu menyala hidup, keluarkan gambar tu kan. Dia punca daripada mana? Tenaga elektrik. Okay, bila tenaga elektrik ada, barulah dia proses, dia dibuka. Okay, bila skrin TV tu keluar gambar,
barulah dia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Nampak? So maksudnya TV tu bila kita buka, asal dia daripada tenaga elektrik. So tenaga elektrik tu diubah, berubah kepada tenaga cahaya. Bila TV tu buka, hidup dan tambah keluar bunyi, kan, cerita tu kita dengar lagu. So daripada tenaga elektrik dia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. So untuk perubahan bentuk tenaga ni, kamu tulis yang warna merah tu. Jelas kita tengok menyalakan api. Menyalakan api. Api tu kita bakar apa? Kita bakar kayu api, kan. So kayu api tu adalah tenaga kimia, tenaga yang tersimpan dalam satu bahan. So bila kayu api tu terbakar, so tenaga kimia tu bakar, dia berubah kepada tenaga haba api tu, dia jadi haba panas, dan tenaga cahaya, dia menerangi. Kalau kita pergi camping waktu malam, kita bakar, kan, kayu api, so cerahlah kawasan camping kita tu. Okay, jelas murid-murid? So cara penulisan dia, kamu ambil saja tenaga kimia, anak panah, tenaga haba tambah tenaga cahaya. Itu cara penulisan untuk perubahan bentuk tenaga. Baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya. Semasa terjun dari papan terjun, kalau kita tengok sukan terjun air, kan. Daripada kedudukan tinggi, apa dia? Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Kenapa? Sebab kita daripada tempat tinggi, kalau tengok pada gambar tu, kita bergerak turun ke bawah. So bila bergerak, dia jadi berubah kepada tenaga kinetik. Okay, bila dah bergerak, berubah kepada tenaga kinetik, bila masuk dalam air, dikeluarkan bunyi. So berubah kepada tenaga bunyi. Itulah perubahan bentuk tenaga. Seterusnya, lampu suluh kita. Bila kita buka lampu suluh, okay, asal dia daripada bateri. Kan, flashlight kita tu menggunakan bateri. So bateri adalah tenaga kimia. So tenaga kimia tu berubah menjadi tenaga elektrik. Kan, dia ada litar lengkap dulu, barulah menyala lampu. So daripada tenaga kimia, dia berubah kepada tenaga elektrik. Daripada tu dia berubah menjadi tenaga haba dan tambah jadi tenaga cahaya. Mana-mana satu pun tak apa, kamu tulis dulu. Okay, jadi tenaga cahaya tambah tenaga haba. Okay, terulang, tak kisah. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir. Okay, ni biasa tengok kalkulator yang tak menggunakan bateri. Okay, ni kalkulator yang menggunakan panel suria. Panel suria tu yang macam warna tembaga pada kalkulator tu. Okay, so daripada tenaga suria, dia berubah menjadi tenaga elektrik. Dalam kalkulator tu dia ada litar. So dia berubah menjadi tenaga elektrik dulu, baru dia berubah menjadi tenaga cahaya pada skrin. Nombor yang kita tekan naik pada skrin, itu tenaga cahaya. So itu adalah bentuk perubahan tenaga. Seterusnya, kenderaan. Kenderaan kita yang kita guna. Naik bas, naik motor, naik kereta, naik kapal terbang. Okay, so bentuk perubahan tenaga dia daripada tenaga kimia. Tenaga kimia apa? Petroleum, kan, minyak. Kita isi minyak dalam motor, kereta, bas, lori semua, kan. So minyak tu adalah tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Bila kereta bergerak, dia berubah menjadi tenaga kinetik. Okay, dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah contoh proses fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan. Okay, so
daripada matahari, tenaga apa kita panggil? Tenaga cahaya. Proses fotosintesis yang kita belajar tajuk-tajuk yang lepas tu, ingat balik. So dia menggunakan tenaga cahaya matahari kan, air dan gas, betul tak? So untuk proses fotosintesis daripada tenaga cahaya daripada matahari, dia jalankan proses fotosintesis, dia hasilkan buah. Buah tu ialah tenaga kimia. Sebab apa? Sebab tenaga yang terhasil, tenaga kimia tu ada dalam buah tu. Sebab tu kita makan buah, haiwan pun makan buah. Bila makan, kita ada tenaga untuk kita buat kerja. Okey. Jelas menurut baik? Okey. Sekarang, kita tengok tugasan untuk minggu ini. Ingat ni bahagian pertama. Minggu depan, kita akan sambung tajuk ini untuk bahagian yang kedua. So, tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu buat nota tajuk yang kita dah belajar ni. Nota definisi tenaga. Dalam nota kamu kena ada definisi tenaga. Maksud tenaga lah. Okay. Sumber-sumber tenaga, bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. So dalam nota kamu, cikgu nak kamu buat ada 4 benda ni. Nota kamu buat dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Okay. Cikgu tak mau kamu buat tenaga, lepas tu kamu buat 4 ni definisi. Kalau kamu tak masukkan apa dia, definisi tenaga apa dia, sumber tenaga ada berapa kamu tak masukkan, bentuk tenaga ada berapa kamu tak senaraikan, tak mau macam tu. Okay, nota macam dalam kelas dulu, waktu persekolahan dulu kan, cikgu dah tulis pada papan hitam. Macam itulah bentuk nota. Kita buat nota ringkas, kita senaraikan. Okay. Nota ni buat dalam buku sains 1. Bila dah siap, cikgu nak kamu ambil gambar dan hantar gambar nota yang dah siap kerja ni, hantar ke cikgu menggunakan link yang cikgu bagi. Dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu, cikgu ada bagi link. So bila kamu dah ambil gambar, kamu masukkan gambar menggunakan link yang cikgu bagi dalam arahan tadi. Okey. Tugasan yang kedua, ni senaraikan peralatan elektrik yang terdapat di rumah. Cikgu nak kamu tengok dalam rumah kamu, senaraikan seberapa banyak yang boleh peralatan elektrik yang ada di rumah kamu. Okey, buat dalam bentuk jadual. So, peralatan elektrik tadi, cikgu nak kamu lukis. Kalau tak boleh, kamu boleh lekat ataupun tampal. Kalau ada yang boleh print ataupun boleh photostat, kamu bolehlah ambil cari gambar dan print ataupun photostat. Kalau tak boleh, kamu boleh gunakan katalog Econsave ke, katalog pasaraya yang biasa kamu pergi, dia pun akan ada katalog kan. Katalog ni maksudnya senarai barang-barang dengan harga jualan dia. So kamu boleh potong lah, ambil gambar-gambar tu kamu lekat. Okay. Dan buat dalam bentuk jadual. Tengok contoh cikgu bagi sebelah tu. Maksudnya kamu buat jadual dulu. Lepas tu kamu lekat peralatan elektrik yang ada dekat rumah. Kamu tulislah. Contoh TV. Okay. Nak bagi tahu nama lah. Jangan lekat saja. Okay. Sebelah tepi tu macam dalam contoh, kamu buat perubahan bentuk tenaga peralatan elektrik tu. Okay, untuk tugasan 2, cikgu nak kamu gunakan buku sains 2. Okay. Okay, berapa banyak cikgu? Sekurang-kurangnya 5 peralatan elektrik. Sepatutnya lebih sebab di rumah mesti banyak. Okay, sekurang-kurangnya 5. Dan cikgu nak macam tu, kamu kena lukis. Kalau tak lukis, kamu lekat gambar lah. Okay,
Sama juga, dah siap ambil gambar, cikgu nak kamu hantar tugasan yang dah siap, gunakan link yang cikgu bagi. Link cikgu bagi dalam arahan grup WhatsApp kelas kamu ataupun grup Telegram kelas kamu. Baiklah. Itu saja sesi pembelajaran kita minggu ni. Sebelum kita mengakhiri PDPR kita, cikgu mohon sangat-sangat kerjasama pada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran kita. Okey, setiap minggu ni. Okey, buat tugasan dan hantar. Jelas murid? So, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.